pilgrimage and charity. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, anda kini bersama-sama dengan saya di sini, Rizlin Roslan di IKIM FM, pilihan utama anda. Selamat pagi, dan juga alhamdulillah juga kerana kita dapat bertemu kembali untuk siaran hari ini, hari Ahad 12 April 2015 bersamaan 22 Jamadil Akhir 1436 Hijrah. Apa khabar dan juga terima kasih diucapkan kepada semua pendengar IKIM FM. Doa saya di sini mudah-mudahan anda semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan kemudahan dalam setiap perkara yang ingin anda jalani pada hari ini, insya-Allah. Baiklah para pendengar sekalian, insya-Allah sebentar nanti akan kita dengarkan bersama rancangan ulangan Usrah Nurani. Jadi terus dengarkan IKIM FM, pilihan utama anda. Konsert religi terhebat 2015, Opik Live Acoustic Concert, akan berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam 18 April ini. Turut menampilkan vokalis terhebat Dakmi, dan Lah Ahmad. Dapatkan segera tiket anda secara online di intimmobile.com atau pembelian dari ejen-ejen terpilih. Opik Live Acoustic Concert dengan sokongan radio rasmi IKIM FM dibawakan kepada anda oleh Intim Records. Bersama Nakib Al-Fadil Ustaz Zuramli Muhammad Razali dan ahli usrah dalam rancangan ulangan Usrah Nurani terbitan Siti Rohani Surani. Untuk mengajukan persoalan anda, ikuti siaran langsung rancangan Usrah Nurani pada setiap Jumaat jam 5.15 petang hanya di IKIM FM. Dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, selamat petang untuk semua sahabat pendengar tak kira di mana anda berada saat ini. Alhamdulillah, Usrah Nurani kembali untuk minggu ini. Sekian kalinya kita nak bersama dengan sahabat pendengar usrah besar di luar sana, Usrah Nurani, dan juga bersama dengan sahabat-sahabat yang berada di konti sebagai sahabat usrah di konti, insya-Allah untuk bersama pada petang Jumaat ini. Dan saya rasa seeloknya untuk kita teruskan saja usrah kita, saya serahkan kepada Nakib yang bahagia, Ustaz Zuramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fahuwa muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidan. Sekali lagi terima kasih Yati dan seterusnya lah sekira semua rakan-rakan usrah yang walau di mana pun berada pada saat ini. Seperti biasa, mari kita sama-sama memulakan program kita ini, majlis usrah kita ini, rasa kekeluargaan kita ini, rasa kasih sayang antara kita sesama kita ini, dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat memulakan dengan sesuatu yang baik, dan harapan saya
agar semua rakan-rakan berada dalam keadaan baik insya-Allah. Sama ada tak kira lah Yati yang mungkin sedang memandu di jalan, dan pastinya keadaan seperti ini tidak seperti yang kita inginkan ya. Jam mungkin ya, kadang-kadang ada pula orang ciluk depan kita. Sabar Memang masya-Allah ya, tinggi pahala-pahalanya. Dan kemudian marilah kita siramkan hari kita ini, petang kita ini dengan pada waktu yang penuh dengan keberkatan ini, dengan sama-sama berusrah. Dan harapan insya-Allah saya dan rakan-rakan usrah yang bersama kita akan memberikan sumbangan-sumbangan yang saya kira amat bererti agar majlis usrah kita ini menepati sesuatu yang menyentuh hati nurani kita dalam nafas kekeluargaan yang betul-betul mendalam, walaupun apa topik dan isu yang kita perbincangkannya insya-Allah. Dan tadi Yati, bila saya melangkah masuk dalam konti ini dan kemudian saya dengar tazkirah yang disampaikan tadi ya, masya-Allah ya, terasa betapa sebenarnya kita ni kena sentiasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah itu jangan rasa jauh daripada hati-hati kita, dan hakikatnya bahawa Rasulullah itu sangat hampir dengan kita ya. Dan kerana itu saya kira apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan suri dan teladan, dan apabila beliau wafat, dan kemudian apa yang ada pada Nabi itu diwariskan oleh kepada para ulama al-amilin ya. Dan ulama ul-amilin inilah yang pastinya juga sebenarnya rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada petang ini insya-Allah saya sangat rasa berbesar hati, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi pada kali ini kita akan dikongsi oleh rakan-rakan usrah pada minggu yang sudah. Dan walau bagaimanapun usrah ni seperti itulah, mungkin ada rakan-rakan yang mungkin tak bersama pada minggu yang sudah dan mungkin perlu kepada ta'aruf. Jadi saya dengan penuh rendah diri mewakili semua rakan-rakan usrah di luar sana ingin berkenalan dengan insya-Allah rakan usrah yang alhamdulillah sekali lagi dalam walaupun sibuk dan segala macam urusan berjaya bersama untuk kita pada petang ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait baginda, para sahabat baginda. Sekali lagi saya memperkenalkan diri saya. Saya Syamsul bin Muhammad Nur, seorang pendakwah bebas dan penulis buku. Masya-Allah. Baik, kita saja itulah. Ya, saya kira yang dengar sudah tahu Ustaz Samsul ni terlibat dalam training ya. Masya-Allah, pengajian talaqi kitab ya, bukan sekadar dalam negara, luar negara, masya-Allah ya. Menulis banyak kitab, dan harapnya Ustaz tak lupa kitab yang anak minta Ustaz ya. Kitab untuk persediaan pergi orang melakukan umrah, banyak maklumat tentang Mekah dan Madinah dalam tu yang saya dah baca sedikit dan saya rasa menarik ya. Inilah Ustaz Samsul yang bersama dengan kita insya-Allah yang akan memberikan sumbangan perbincangan kita yang kita pohon dan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah, rahmat Allah, pengampunan Allah, kasih Allah ada dalam setiap perkataan-perkataan dan juga dengar kita insya-Allah. Insya-Allah. Ahlan wa sahlan ya Ustaz ya. Masya-Allah. Dan yang kedua juga insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Ikram bin Husin. Muhammad Ikram bin Husin selaku tugasnya sebagai pegawai psikologi di sebuah jabatan kerajaan, dan masihlah melakukan aktiviti dakwah dengan remaja, para remaja, dan macam-macam lagi Ustaz. Cuma hari ini insya-Allah nak belajar lagi dengan Ustaz. Masya-Allah. Ya, anak pun nak belajar juga saya. Jadi alhamdulillah Ustaz yang juga bersama banyak kali dengan kita, dan saya rasa sangat gembira dapat perkongsian-perkongsian, dan saya mendapat satu maklumat dan ilmu-ilmu yang segar setiap kali datang dan berjumpa insya-Allah ya. Dan saya kira pengalaman sebagai seorang kaunselor ya, seorang yang terlibat dalam psikologi dapat membantu insya-Allah memeriahkan perbincangan kita pada petang ini, kerana tidak ada benda yang kita harapkan melainkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Dan bersama saya sekali lagi Nurhayati Paradi sebagai pemudah cara sebenarnya sahabat-sahabat pendengar, sebagai rakan usahawan besar di luar sana, dan juga bersama dengan Nakib dan rakan-rakan
Usrah di Konti IKIM FM. Dan hari ini Ustaz bercakap tentang tajuk kita nak sambung sebenarnya rintitan daripada apa kita bicarakan minggu lalu berkenaan dengan Imam Asy-Syafi'i. Dan ada kata-kata ni daripada Imam Asy-Syafi'i sendiri, kata, jangan engkau berjalan di atas bumi dengan sombong dan bongkak, kerana sebentar lagi engkau akan masuk ke bumi yang kau pijak. Itu kata-kata itu sedikit tapi sangat menyentap. Dan hari ini kita nak tahu lebih lanjut, banyak lagi sebenarnya nasihat-nasihat yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i tinggalan untuk kita. Dan hari ini kita nak fokus tentang 6 nasihat Imam Asy-Syafi'i itu. Ustaz, silakan. Okey, alhamdulillah ya. Saya kira rakan usrah kita telah ada frame perbincangan. Maknanya kita tak berbincang melainkan soal ini, dan alhamdulillah saya kira apa yang bakal kita bincangkan adalah sesuatu yang datangnya daripada ulama yang muktabar, yang diakui ya kehebatannya dan keagungannya oleh orang-orang yang masya-Allah golongan mukhlisin daripada kalangan umat Islam ni, tak kiralah daripada orang biasa apatah lagi di kalangan ulama-ulama yang mengambil pandangan-pandangan Imam Asy-Syafi'i ini. Dan kita telah berbincang ya Yati pada pertemuan yang sudah bagaimana begitu hebat Allah kurniakan ilmu kepada Imam Asy-Syafi'i, dan bagaimana masya-Allah ilmu yang paling penting untuk memecahkan persoalan fiqh sebagai contoh ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadi dan menjatuhkannya pada akal Imam Asy-Syafi'i, dan kemudian maka dilontarkan sehingga menjadi panduan, sehinggalah pada hari ini walaupun mungkin setelah berlalu 1200 tahun yang lampau, tetapi masya-Allah masih tetap akan digunakan sebagai panduan penting bagi kita yang berada dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya. Jadi alhamdulillah kita berbincang, dan kemudian kita juga melihat bagaimana kekuatan ya akal yang ada padanya ya, dan kita melihat betapa warak dan juga betapa siqahnya Imam Asy-Syafi'i ataupun betapa berkelayakannya Imam Asy-Syafi'i itu. Dan pada petang ini mungkin kita cuba santaikan perbincangan kita Ustaz ya, dengan insya-Allah kita cuba mengambil nasihat daripada Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama yang amilin tadi yang kita katakan. Sebab saya selalu sebut pada diri saya sendiri Ustaz ya, ulama zaman dahulu memang akan dikepilkan dengan al-amilin. Satu perkara yang mungkin hari ni tak dikepilkan lagi dah. Ya, orang hari ni mungkin kalau dia seorang dipanggil ulama ya, tetapi tidak dikepilkan dengan amilin. Dia mungkin seorang pembahas yang baik, seorang pemidato yang baik, seorang penghujah yang baik, tetapi tidak diikatkan dengan amilin. Dan inilah satu perkara yang paling besar, dan tak tahu di mana boleh berlaku begitu kan. Sedangkan masya-Allah ya, ilmu itu seperti benih, dan benih yang baik akan melahirkan pohon yang baik. Maka amal adalah pohon, dan pohon itu pastinya akan mengeluarkan buah yang dapat dimanfaatkan oleh orang ramai. Tetapi kalaulah ilmu semata-mata, dan kemudian kita masih lagi berlega dari sudut ilmu semata-mata, hujah dan debat kita ilmu lagi, belum amal lagi, manakah pohonnya, manakah buahnya, dan apakah yang dapat dirasai dan dimanfaati oleh umat ini? Maka kerana itu masya-Allah kadang-kadang kita tak sedar bahawa dengan sebab tidak menuruti ya perkara ini menjadikan umat Islam itu kelihatannya hebat dari sudut debat dan hujah, tetapi debat dan hujah itu masya-Allah tidak menerbitkan amal, yang mana amal itulah sebenarnya kekuatan kita yang sebenar. Ya, faqul ya'malu, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, i'malu, beramallah kamu. Jadi masya-Allah kita dapat berbincang pada hari ini tentang nasihat Imam Asy-Syafi'i ini, dan saya sangat sukalah sebab saya harap Al-Fadhil Ustaz Samsyul yang akan datang bersama dengan kita ini akan mengupas, dan kemudian Al-Fadhil Ustaz Ikram akan membincangkan, dan kita yang bersama-sama akan dapat mendengar, memetik. Dan walaupun mungkin sepintas lalu kalau 6 nasihat Imam Asy-Syafi'i ini mungkin sesuatu yang orang kata umum, tetapi tentu tak sama. Mungkin 6 perkara ini juga mungkin dinasihati oleh seorang guru tadika. Perkataannya sama, mungkin dah belajarlah betul-betul contohnya. Tetapi mungkin dinasihati oleh seorang profesor, belajarlah betul-betul, maknanya tentu mempunyai makna di sebalik itu yang jauh berbeza. Walaupun mungkin dengarnya perkataan nasihat yang sama. Mungkin yang kita boleh bincang Ustaz daripada mungkin syair ya Ustaz, yang menyebutkan akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsilha bibayani ya Ustaz, dhakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustazin wa tulu zamani ya. Yang Imam Asy-Syafi'i insya-Allah
kita cuba tengok pada petang ini, sebab ilmu tu penting sangat, ya. Tak perlu lagi kita bahaskan, semua orang tahu bahawa ilmu tu penting. Tetapi bagaimana kita nak dapat ilmu, ya? Imam Asy-Syafi'i berkata tidak akan berhasil, kamu tidak akan dapat ya, tidak akan dapat sekali-kali ilmu itu melainkan dengan 6 perkara, ya. Dan aku akan bagi tahu pada engkau dan diterangkan satu persatu, yang mana secara ringkas diterangkan dalam syair itu. Yang pertama adalah zakaun, ya. Kemudian yang pertama adalah seorang itu kena cerdas. Yang kedua, seorang itu kena hirsun, ya. Seorang itu kena bersungguh-sungguh, seorang seperti orang yang tamak begitu, ya. Wajtihadun maknanya orang yang bersungguh-sungguh, ya, bersemangat dan bersungguh-sungguh. Wa bulghatun, yang mana cukup keperluan baginya. Wasuhbatu ustazin, dan dia kena rapat dengan ustaznya, ya. Dan kemudian watul zamani, dan kemudian masya-Allah Magimi tak boleh, ya. Nak faham ilmu ambil duration pada minit yang ketiga sahaja, hak lain tak tengok, masya-Allah potong sana sini, tapi kena watul zamani. Dan ini semua yang saya hormati, mungkin kita akan dengar daripada perbincangan kita, yang saya kata mungkin kita pun dengar Ustazah di tadika pun kita pernah bagi tahu kena cerdas, kena seorang yang bersungguh-sungguh, seorang yang rapat dengan guru. Tetapi apabila dilontarkan oleh Imam Asy-Syafi'i, saya kira perkataan ini terbit daripada kefahaman yang memang benar-benar kukuh, dan apatah lagi kita yang inginkan ilmu. Ustaz Fadil Ustaz Samsul, mungkin rakan-rakan usrah ingin mendengar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perbincangan kita pada petang ini adalah berkenaan dengan wasiat Imam Syafi'i, berkenaan dengan bagaimana untuk kita mencari ilmu. Jadi kita pergi kepada peringkat yang asas, bagaimana beliau yakni Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri telah melalui perjalanan yang cukup panjang dan cukup sukar di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kita dah dengar tadi bagaimana syair daripada Imam Syafi'i menyebutkan akhi lan tanal al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilha bi bayani zaka'un wa khirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa sahbatul ustazin wa tuluz zamani. Yang telah kita faham maknanya bahawa sesungguhnya wahai sahabat tidak akan dapat ilmu itu melainkan dengan 6 perkara ini, yang akan diceritakan kepada kamu itu akan tafsilnya dengan penghuraian. Iaitulah 6 perkara yang disebutkan. Pertama sekali mesti cerdas, yang keduanya mesti ada semangat, yang keduanya sabar, yang ketiganya, yang keempatnya mesti ada kecukupan di dalam perjalanan ilmu itu, dan seterusnya yang kelima mestilah duduk dengan ustaz ataupun melazimi gurunya, dan yang keenamnya panjang masa dalam belajar. Kita lihat yang pertama, memang itu syarat ya, untuk seseorang itu dia belajar ilmu. Pertama sekali kalau kita lihat dalam apa yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i ini, yang mesti ada pada kita adalah kecerdikan. Cerdik ini sebenarnya dia adalah merupakan sesuatu yang menjangkaui pandai. Ya, kalau pandai ini dia mungkin banyak menghafal, kan? Tapi kalau cerdik ini dia ada keikhlasan dekat situ, dan dia mampu untuk mengolah ilmu itu untuk sesuai digunakan untuk dia dalam masa-masa yang tertentu. Sebab ada benda yang kita belajar kadang-kadang bila sampai dekat kehidupan harian, cara nak beramal tu dia tak sama dengan teori yang kita belajar. Dia akan pergi kepada ikut masa ataupun zaman, ikut tempat, ikut orang yang sesuai dekat situ. Maka inilah yang kita katakan kecerdikan yang mesti ada. Dan kecerdikan ini adalah merupakan sesuatu yang memang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan sebagaimana kita telah melihat dalam sirah Nabi bahawa Nabi adalah merupakan seorang yang cukup cerdik di peringkat awalnya sebelum diturunkan wahyu. Sehingga kan dengan kecerdikan itu, kalau kita lihat Rasulullah SAW sendiri apabila berinteraksi dengan Al-Quran, bahawa bila ditanya kepada Aisyah tentang baginda, maka Aisyah berkata khuluqul Quran. Maka akhlaknya itu akhlak Quran. Nak tengok Quran yang berjalan, itulah Rasulullah SAW yang menjadi penghurai kepada Al-Quran. Begitu jugalah yang turun-menurun kepada para ulama, para sahabat baginda. Yang kalau kita lihat Imam Syafi'i ini, sebagaimana kita telah bahaskan yang terdahulu, bahawa beliau adalah merupakan jaluran daripada titisan keluarga baginda Nabi SAW, iaitu daripada Quraisy. Dan kecerdikan ini sebenarnya dia ada kait mengait dengan takwa. Ya,
dia ada kait mengenai dengan takwa. Sebenarnya kalau kita lihat di peringkat awal, memang Imam Syafi'i juga mengalami satu kesusahan di dalam beliau itu untuk menghafaz, untuk mencerna ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga kan dalam syair yang lain ada disebutkan syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yahdi li'asi. Yang bermaksud, telah aku mengadu kepada guruku Waqi' berkenaan dengan buruknya hafalanku, maksudnya tak boleh nak hafal ilmu pengetahuan. Maka beliau telah mengisyaratkan kepadaku itu untuk meninggalkan maksiat, dan dia telah memberitahu kepada aku bahawa sesungguhnya ilmu itu adalah nur, dan sesungguhnya nur Allah Subhanahu Wa Taala itu la yuhda lil asi, dia tidak akan dimasukkan ke dalam hati orang yang melakukan maksiat. Jadi ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa di antara syarat untuk belajar ilmu itu takwa Allah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nurullah la yuhda li asi. Kerana sesungguhnya ilmu Allah Taala itu dia tidak akan diberikan kepada orang yang ada dalam hatinya itu maksiat. Macam kita sebutkan tadi waktu DJ Yati sebut, jangan kita berasa sombong ketika mana kita berjalan di atas muka bumi. Itu pun kata Imam Syafi'i, yang mana kita tidak tahu, mungkin di waktu kematian datang kepada kita sekejap lagi kita akan dimasukkan ke bumi. Maksudnya jangan takabur, kan takabur itu adalah merupakan warisan daripada sifat-sifat iblis. Iblis hebat berhujah, iblis hebat ilmunya, dan kalau kita lihat logik yang diberi oleh iblis itu juga sesuatu benda yang sampai kalau kita lihat Nabi Adam AS juga dalam hal itu menjadi sebab kepada turunnya beliau itu dari syurga ke dunia. Dan memang setengah-setengah ulama pun mengharamkan kias di atas asas itu, kerana yang paling awal sekali mengkiaskan suatu benda itu adalah iblis, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Nasafi. Jadi sebenarnya bila kita bercerita tentang ilmu, dia tidak dapat dipisahkan daripada takwa. Macam Ustaz sebutkan tadi bahawa dengan takwa kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah akan mengajarkan kita. Jadi ini benda yang kita dapat untuk kupas tentang kecerdikan itu sebenarnya. Dan itu yang saya katakan tadi, bila katakan takwa, dia mesti ada yang kita namakan sebagai amalan, amalan yang soleh macam Ustaz sebut, iaitu bila sebut ulama al-amilin, ulama-ulama yang beramal dengan ilmunya, bukan hanya sekadar kita ini bangga dengan pencapaian kita ataupun dengan hujah kita, debat kita, ataupun kita mengeluarkan riwayat itu dan riwayat ini, sebagaimana kata Imam Malik, yang bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, tetapi ilmu itu adalah nur yang ada dalam hati. Jadi itu untuk permulaan ini saya rasa cukup untuk kita bahaskan. InsyaAllah kita akan sambung kemudian. Boleh kita kembangkan. Kita nampak kan. Jadi masya-Allah, walaupun kalimah yang dikeluarkan tadi adalah zakaun oleh Imam Asy-Syafi'i, tapi macam yang kita katakan bahawa kerana yang bercakap itu adalah ulama al-amilin, ulama yang yakhsyallah, ulama yang taqwa. Jadi sehingga kita dapat faham bahawa cerdas dan cerdik itu bukan kecerdikan atau kepandaian itu bukanlah sesuatu yang hanya boleh diukur dari sudut IQ-nya, sebab orang boleh mengukur IQ Hari ini kita ada petanda untuk mengukur IQ seseorang. Tetapi masya-Allah bila dikatakan tentang zakaun di sini adalah kalau kita nakkan ilmu, lan tanala, kamu tidak akan dapat ilmu. Maknanya al-ilmu an-nafi', ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang akan memasukkan kamu dalam syurga. Kamu tak akan dapat, sebab kita tak boleh masuk dalam syurga melainkan dengan amal, amal tidak dapat melainkan dengan ilmu. Itu sifir dan rentetan yang mesti ada. Dan kerana itulah masya-Allah penekanan yang Ustaz sebutkan tadi, masya-Allah, betapa ketakwaan itu tidak boleh dipisahkan sama sekali dalam proses kita menimba ilmu. Sehingga masya-Allah tidak dianggap cerdik dan pandai itu hanya kita menghafal dan memahami riwayat, warwat dan segala macam, dirayat dan segala macam, tetapi masya-Allah sejauh mana ketakwaannya, sejauh mana ketakwaan. Dan perkara ini mungkin oleh kerana dunia pada hari ini, saya kalau kita tengok dunia pada hari ini, nilainya bukan pada nilai kejiwaan dan ketakwaan. Nilainya adalah pada benda yang orang boleh lihat, pada hujah-hujah yang begitu seolah-olahnya, sehingga orang menganggap bahawa masya-Allah seolah-olah wujudnya pengasingan di antara ilmu dan takwa itu sendiri. Ilmu dan takut pada Allah, ilmu dan tarkil ma'asi. Dan tadi masya-Allah saya sangat tersentuh bila Ustaz sebutkan masya-Allah Allah ulangkan, Allah ceritakan tentang iblis bukan hanya sebagai cerita penglipu lara untuk kita.
ya, tetapi masya-Allah kisah yang Allah nak bagikan supaya kita jangan bersifat dengan sifat itu. Dan apa lagi sifat yang lebih besar pada iblis melainkan takabur. Dan takaburnya kerana apa? Kerana ilmunya, masya-Allah, kerana amalnya, ya, ilmu dan amalnya. Kerana dia adalah a'lamuhum wa ajhaduhum. Dia adalah paling alim pada ketiga dan paling bersungguh. Jadi masya-Allah, saya kira satu pesan Imam Asy-Syafi'i yang kita dapat kembangkan, yang rakan-rakan bersama juga seperti saya, rakan usrah juga, ya. Mungkin Tuan Haji melihat macam mana? Ya Ustaz, pandangan saya lah Ustaz, yang pun saya dapat lihat lah. Kalau dulu ulama menyalin satu-satu ilmu tu daripada waris, kalau ulama tu dah tak ada, disalin daripada para waris. Kemudian dia dapatkan satu bilik riwayah, kan? Tapi apa yang berlaku hari ni Ustaz, dengan kesesakan maklumat yang ada, kan? Kita guna analogi kesesakan, sesuai dengan waktu ni lah, ya. Bayangkan dengan pelbagai input yang kita boleh dapat, kadang-kadang manusia tak dapat nak bezakan di antara maklumat dan juga ilmu. Dan apa yang berlaku Ustaz, tanpa sedar, manusia mengejar ilmu, tapi mungkin tidak tahu ilmu yang dikejar itulah sebagai satu musuh kembali kepada diri, dengan sifat riaknya, takabur yang paling malang Ustaz. Kadang-kadang bila saya melakukannya lah, ni saya yakin bukan di Malaysia lah Ustaz, ya. Bila saya melakukan program-program latihan dan sebagainya, saya tanya kadang-kadang kepada bakal-bakal yang nak menyambung degree, ijazah, master dan sebagainya, saya tanya tujuan apa agak-agaknya, adik-adik ni nak sambung belajar untuk dapatkan beasiswa. Kadang-kadang Ustaz, niat tu dah tak betul lah Ustaz, ya. Kecerdasan yang ada Ustaz, seperti Ustaz sebutkan tadi, kecerdikan yang ada, tapi malangnya niat tu hanya untuk periuk nasi, untuk dapat gaji yang besar. Tak salah Ustaz, ya, tak salah, tapi kadang-kadang dia bukan jadi masalah. Sebab apa tu Ustaz, saya kaitkan dengan apa yang berlaku hari ni lah Ustaz. Kajian dari kalangan para belia, 30% belia kita hari ini didapati bila ditanya tentang indeks rasuah, mereka rasa tiada ada masalah untuk memberi dan menerima rasuah. Dan di kalangan mereka yang terpelajar Ustaz, tak boleh saya sebutkan siapa dan bagaimana, ya. Cuma kita jangan merasakan bahawa perkara ini takkan berlaku dalam diri atau keluarga kita, tapi tentang dia sedang menular tanpa kita sedar. Sebab apa? Inilah antara tujuan kita untuk membicarakan tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Allahuakbar. Masya-Allah, masya-Allah, ya. Masya-Allah, ya. Saya kira betul, ya, maknanya dekat sangat, ya, ilmu itu dengan amal, dekat sangat ilmu itu dengan persoalan semasa, ya, begitu kan? Dan masya-Allah tadi Ustaz menyebutkan soal kadang-kadang kita pun tak streskan soal niat lagi kadang-kadang, ya. Kita datang mengaji, kita datang belajar, ya, lillah itu, ya, ibtigha wajhillah itu, ya, mengharap semata-mata redha Allah Subhanahu wa taala tu. Kadang-kadang masya-Allah kita lupa nak pesankan. Walaupun Imam Nawawi berkata, ya, begitulah tabiat ataupun menjadi darah daging Imam Al-Bukhari sebagai contoh, ya, tidak memasukkan hadis melainkan hadis tentang niat di pertamanya, supaya setiap perbahasan ilmu yang keluar kemudiannya adalah hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya kira masya-Allah sangat baik. Dan tadi saya ingat Ustaz Samsul sebutkan bahawa masya-Allah, ya, Nabi itu sendiri masya-Allah, ya, seorang yang fatanah, ya, seorang yang terkenal dengan kebijaksanaan yang amat hebat, ya. Dan sebab tu saya kira dalam konteks hari ni juga saja, kadang-kadang Nabi itu punya sifat tabligh, ya. Maknanya Nabi itu masya-Allah akan sampai. Dan hari ni masya-Allah cerdik pandai kita juga banyak menyampaikan. Tetapi kadang-kadang tidak dapat memadankan dengan sifat yang berikutnya, ini fatanah. Mungkin kadang-kadang kita sampai, tapi dengan sebab sampai kita itu masya-Allah memecah belahkan orang pun ada, ya. Kita sampaikan tetapi bukan meyakinkan orang, tetapi mengelirukan lagi orang ada. Kadang-kadang orang dah beramal masya-Allah tetapi mungkin. Jadi sebab tu masya-Allah, ya, bila kita lihat Imam Asy-Syafi'i yang tentu sekali dia melihat semua persoalan-persoalan ini, maknanya bukan sekadar nak membuat hukum, tetapi bagaimana hukum tersebut pastinya tepat dengan kapasitinya masya-Allah yang kita katakan dulu, ya, bagaimananya dengan memahami Al-Quran, bagaimana memahami hadis, bagaimana memahami kaedah, dan kemudian bagaimana dia dapat melontarkan ilmu perbahasan itu yang natijah hanya adalah untuk amal. Maknanya dia fokuskan betul-betul niat dia, harapannya adalah untuk manusia ini beramal. Dan saya kira masya-Allah, ya, tadi pun saya dengar khutbah Jumaat di Mandi Puchong, masya-Allah, ya. Saya mendengar khatib membaca, masya-Allah, Imam Al-Ghazali dikata berpesan, sesungguhnya akal itu bersekali dengan agama dan akal itu tidak boleh berpisah sedikit pun daripada agama, ya. Maknanya masya-Allah,
akal yang kita sebutkan sebagai nasihat yang pertama ini adalah satu perkara yang memang elok kita dalami dan fahami dengan sebenar-benarnya, dan pohonlah pada Allah Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ni faqihna fid din, ya. Fahamkan kita tentang agama, bukan hanya sekadar alimna, bukan sekadar tahukan kami ya Allah, tetapi fahamkan kami. Dan kita tengok dalam Al-Quran juga Allah akan sebut perkataan mereka itu punya hati, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati tetapi tidak faham dengannya. Seolah-olah kita kata takkanlah faham itu kan akal, tetapi Allah kata faham itu adalah hati. Jadi masya-Allah, ketakwaan yang macam disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Samsul tadi, saya kira adalah kata kunci yang kita kena pegang. Tarkil ma'asi adalah kata kunci yang kita pegang untuk memahami cerdas dalam nasihat Imam Asy-Syafi'i yang pertama, Ustaz. Dan kemudian tadi saya terdengar Ustaz Samsul bacakan satu lagi syair Imam Asy-Syafi'i tentang syakautu ila waqi', ya, ila waqi'in, ya, yang tentang bagaimana dia mengadu kepada gurunya, ya. Kemudian masya-Allah, dan syair ini masyhur, sehingga saya seolah-olah memahami bila Ustaz dan lagi Ustaz Ikram tadi sebutkan tentang masya-Allah sifat baik, takwa, ya. Dan kita seolah-olah faham bahawa ulama-ulama dahulu ini mereka ada satu sifat, merendah diri dan menghormati guru-guru mereka, ya. Sebab itulah masya-Allah Imam Asy-Syafi'i patutnya dia tak perlu lagi, ya, sebab dia adalah seorang guru yang hebat sebagai contoh. Tetapi kenapa masya-Allah, kerana adabnya itu masya-Allah dia tidak lupakan gurunya, kan. Kemudian saya tengok juga tentang Imam An-Nawawi sebagai contoh. Sehingga masya-Allah kalau kita mengenali Imam An-Nawawi, kita akan ketahui Imam Nawawi ni dia ada satu sifat yang kita faham. Apabila dia mengajar di mana-mana, ya, Imam Nawawi akan menghabiskan banyak masa muqaddimahnya itu dengan memuji-muji gurunya terlebih dahulu, ya, masya-Allah Ustaz, gitu, ya. Dan Imam Nawawi masya-Allah, ya, mungkin dalam syarahannya, dalam kuliahnya yang begitu disedari oleh orang yang belajar dengan beliau bahawa beliau ialah seorang yang menghormati guru. Satu, pastinya dia berguru, dan kemudian masya-Allah menghormati guru. Saya tengok macam mana, macam budaya ataupun satu benda yang sangat positif yang saya kira melengkapi bila Ustaz sebut tadi zakat dan takwa, ya. Macam mana Ustaz? Baik, alhamdulillah, di antara syarat untuk kita mendapatkan ilmu yang berkat ini adalah melalui titisan guru-guru yang saleh. Itu di antara syarat untuk kita belajar ilmu. Kerana sesungguhnya memang ada sebutkan dalam pepatah, siapa yang mana tidak ada guru padanya, maka syaitan itulah gurunya. Ya, pastilah. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang kita kena ambil peduli, kita kena ambil ihtimam, kerana sesungguhnya dalam konteks ilmu Islam, konteks, ya, ilmu Islam, ya, kerana selain daripada itu kita namakan sebagai maklumat. Ya, dia bukan ilmu. Dia kena bezakan di antara ilmu dan maklumat. Bila maklumat ni kita boleh search dalam internet, ya, kita boleh tanya Ustaz Google ke Tok Guru Wiki ke, kan, dan kita ambil cut and paste kat sana kat sini, lalu kita jadikan sebagai satu artikel yang kita punyalah kononnya. Tapi kalau kita melihat daripada adab orang-orang terdahulu, bila mereka ini mengaji, mereka mesti melalui apa yang disampaikan kepada mereka itu oleh guru mereka. Kerana dalam hal ini kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun di dalam beliau menyampaikan Islam ini, dia mendapat panduan daripada Jibril alaihissalam. Ya, mesti ada gurunya. Dan Jibril lah yang mentartilkan kepada Nabi bacaan-bacaan yang sebenarnya yang datang dari Allah SWT untuk Nabi sampaikan kepada para sahabat. Jadi ini penting untuk kita bicarakan, kerana memang guru itu sebagai satu wasilah untuk kita memahami akan ilmu. Jadi kalau kita lihat dalam satu syair Imam Syafi'i ini juga ada menyebutkan berkenaan dengan pentingnya guru itu, ya. Yang Imam Syafi'i berkata, isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilma fi nafaratihi wa man lam yazuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullul jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallah bil ilm wattuqa idza lam takuna la i'tibar li zatih. Kata Imam Syafi'i, dikatakan bersabarlah kamu terhadap kekerasan seorang guru. Ini satu benda yang memang kita kena akui, kadang-kadang guru kita tu garang.
bukan kata waktu kita belajar ilmu-ilmu yang besar-besar belajar Quran pun kadang-kadang kita punya ustazah tu memang dengan rotan kan. Itu benda adalah merupakan satu benda yang memang sebenarnya kita rasa waktu kita belajar tu satu benda yang perit, tetapi sebenarnya dia punya nikmatnya tu, dia punya kemanisan itu ataupun hasil kita nampak tu bila mana kita dah besar kan. Kita nampak kenapa guru kita tu serius sangat, marah bila kita tersilap, sebenarnya untuk kebaikan kita. Jadi kata Imam Syafi'i, dia kata sabarlah kamu di atas kekerasan seorang guru, kerana gagalnya kamu itu dalam menuntut ilmu kerana membencinya. Ya, masya-Allah. Dan barang siapa yang tidak merasai pahitnya mencari ilmu itu walau sesaat, maka ia akan terjerumus dalam kebodohan yang hina selama hayatnya. Dan barang siapa yang tidak menggunakan masa mudanya untuk belajar, maka bacakanlah dia itu 4 takbir di wafatihi untuk dia salat jenazah. Matilah tu kiranya. Dan sesungguhnya demi Allah, kata beliau, kehidupan seorang pemuda itu harus berbekal ilmu dan takwa, yang apabila kedua bekal itu tidak ada, maka sesungguhnya dia tidak sepatutnya disebutkan pemuda. Jadi ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa ilmu ni satu benda yang ada dia punya sistemnya, ada dia punya caranya untuk kita, disiplinnya untuk kita belajar. Dan di antara yang disebutkan, guru itu mestilah kita hormati, walaupun kadang-kadang guru tu dia agak keras dengan kita. Sebab disebutkan tadi kan bahawa fa inna rusubal ilm fi nafaratihi, bahawa kegagalan kita mempelajari ilmu itu kerana kita membenci dia. Tak percaya, kita tengok imbas baliklah hidup kita. Waktu kita sekolah rendah dulu kan, cikgu mana yang kita geram tu, yang kita memang mengumpat dekat belakang, kadang-kadang ilmu tu yang kita susah nak jawab, nak periksa kan. Itu kita boleh rasa sendirilah kan, sebab masing-masing ada pengalaman itu. Jadi itu untuk permulaan saya rasa itu kita saya rasa penting apa yang syair disebut oleh Imam Syafi'i tadi, sebab kita duduk satu zaman yang mana setengah daripada disiplin ilmu itu tidak macam sama dengan seperti ulama zaman dahulu mendapatnya. Mereka zaman dahulu masya-Allah bertalaqi, mereka itu masya-Allah mulazamah dengan guru dan menjadikan bahawa bila mereka itu tidak jelas tentang sesuatu perkara, mereka tahu bagaimana dan di mana dia nak rujuk berbanding dengan pada hari ini masya-Allah ke pengajian peringkat mana kita pun sekali, masya-Allah kita bebas untuk mengambilnya di sana dan di sini, dan tidak salah. Tetapi yang mungkin salahnya adalah itulah sandaran semata-mata, dan kemudian kita mempergunakan kompas kita adalah kefahaman kita sendiri. Dan lantas pada ketika itu kita membuat hujahan yang tersendiri dan kemudian masya-Allah kalaulah tadi Imam An-Nawawi sebagai contoh, masya-Allah berbangga dengan senarai gurunya dan kemudian masya-Allah memuji-muji gurunya. Bahkan hari ini masya-Allah mungkin ada seorang itu yang dikatakan pandai dan tidak punya guru pun dan kemudian masya-Allah, sebab itulah ini perkara yang saya kira dalam konteks ilmu ni, saya kira satu perkara yang mungkin kita boleh kena perhatikan betul-betul. Semoga masya-Allah disiplin ilmu itu dapat terus segar, kerana kita tahu bahawa ilmu itu mesti sifatnya adalah waris. Maknanya daripada satu generasi, daripada satu untayan ke satu untayan yang lain yang tidak putus, dan tidak mungkin maknanya kita terus cross dan lompat terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk faham apa yang Rasulullah selepas 1400 tahun, dan kita rasa kita lebih faham mungkin berbanding dengan para sahabat, tabi'in dan mereka-mereka yang Allah kurniakan ilmu buat kita. Ustaz Ikram. Ya Ustaz, saya teringat zaman-zaman memondok dulu Ustaz kalangan kami ni yang jenis yang rajin-rajin ni, kadang-kadang bila Tok Guru dah mula mengajar kat Balasah atas tu, kami ni yang rajin-rajin ni duduk bertinggik bersandar dekat belakang baja Ustaz duduk belakang baja dengar tapi Ustaz bila balik tu, bila orang kat depan, bila ditanya, kami ada macam ulang kaji lah. Ustaz-ustaz tanya, okey, cerita balik apa yang Tok Guru ajar. Biasanya orang duduk kat baja ni yang tak ingat benda. Nak ceritanya, walaupun secara zahirnya Ustaz, rupanya betul lah. Yang duduk depan tu, yang betul-betul tanpa jemu dengar tu, insyaAllah dia akan ingat sebutir-sebutir. Sebab tu lah Ustaz, bila saya teringat Ustaz, bagaimana Tok Guru ni tekankan banyak-banyak pada kami tentang adab. Kadang terfikir, bila nak mula ni Ustaz? Adab dalam kitab Ta'lim Muta'alim misalnya kan, tentang adab. Rupanya dengan adab tu lah menyebabkan kita ni lebih jadi berkat ilmu tu.
Jadi saya teringat Ustaz, bagaimana dulu kalau berjalan tu kami antara pantang ni jangan tak boleh nak memotong ustaz-ustaz ni, tok guru. Yang kedua, tak boleh duduk di tempat yang dia duduk. Kemudian bercakap ketika diizinkan untuk minta izin. Jadi tapi hari ni hilang Ustaz, kaedah talaki berguru. Dan bahkan saya pernah tengok satu video, seseorang tu grade daripada sebuah universiti, dinamakan Universiti Google. Dia ngaji, dia kata orang lain belajar kat universiti, dia duduk depan Google je. Apa-apa tak faham dia ni. Handphone dia letak pada skala 5 gig supaya dia nak cari ilmu tu, dia boleh type dekat situ. Dan akhirnya dia menjadikan seorang tu jadi orang yang keras, hitam, tak mampu nak bercakap dalam keadaan yang penuh adab, tapi dengan penuh biadab. Jadi inilah kematian para ilmuwan hari ini, yang dicipta dengan kaedah nak ilmu segera, tapi kita nak duduk bertelaki dari satu ke satu. Kutub Sitah bukan main lagi, tersusun dekat arak-arak buku. Tapi bila ditanya tak tahu satu apa pun Ustaz, fi'il dengan fi'li pun tak tahu apa-apa kan. Jadi inilah kita khawatir Ustaz, kita takut makin teruk lah hari ni. Ya, sebab tu sebab kadang-kadang saya pun kadang dia orang tanya kan, dalam keadaan kadang-kadang makin belajar makin confused semua ada pada hari ni kan. Ustaz ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni Maka sebab tu saya cuba memberikan panduan, sebab saya itu panduan saya kira mana ulama yang dia itu menghormati. Mana bila ada hormat, makna dia itu ada adab dalam dirinya kepada ulama yang muktabar terutamanya ulama-ulama muktabar, dan apatah lagi tidak wujudnya perasaan benci. Tadi saya dengar tadi syair menyebutkan jangan benci dan hari ini seolah-olah masya-Allah kita boleh merendahkan kita menjatuhkan martabat seseorang yang masya-Allah diakui ilmunya, tetapi kita dengan kapasiti yang mungkin orang selalu kata seperti katak yang melintas trailer yang melintas highway, kemudian masya-Allah, dan dia rasa dia lebih besar daripada trailer tersebut, dan kemudian membesarkan perut dia kan. Dan inilah seolah-olahnya berlaku. Jadi kan itu rakan usrah, kita berbincang ni supaya ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita dapat adalah tujuannya adalah supaya dia tu menerbitkan amal. Kerana kalau tidak berlaku begitu, saya lihat mungkin akan berlaku kepada debat, kepada hujah dan amat rugi. Sebab yang mendengar IKIM, yang cinta pada ilmu ni tak ramai sebenarnya. Sebab yang ramainya adalah yang lara, yang tak peduli ilmu, yang tak peduli agama, yang tak peduli Al-Quran, tak peduli hadis, tak peduli ulama. Tetapi dalam kelompok yang kecil ini pun, kalau kita tidak lagi dapat yang sepatutnya, saya kira kita termasuk dalam golongan orang yang lebih rugi sebab tu bila dikatakan tentang orang tak mengaji itu orang zalim bila orang tak mengaji, Imam Ghazali berkata orang tak mengaji itu orang zalim. Kenapa? Sebab dia akan buat salah kerana dia tak tahu, kerana tak tahu dia tak mengaji. Dan ini kelompok yang ramai tetapi yang masalahnya adalah kita yang dah masuk dalam konteks ilmu tetapi kadang-kadang dalam konteks ini masya-Allah kita tak dapat nak menempatkan diri kita dengan sepatutnya, dan akhirnya kita tak dapat juga ilmu itu seperti juga orang yang tidak tahu tadi kita menafi, menolaknya Jadi kerana itu masya-Allah, marilah kita sama-sama melihat supaya ilmu itu dekat dengan takwa, ilmu itu dekat dengan adab, ilmu itu dekat dengan kerendahan. Maka dengannya insya-Allah, yang pertama nasihat az-zakat Ustaz, yang kedua Ustaz kita tengok yang kedua. Baik, kalau kita lihatkan itu sebenarnya termasuk dalam yang keempat dan kelima, keenam sebenarnya yang kita bincang ni kan. Sebab dalam syair yang kita nampak tadi, yang 6 wasiat Imam Syafi'i itu dia ada wasuhbatul ustazi wa tuluz zamani dia ada bergaul dengan gurunya. Sebab Imam Syafi'i melazimi Imam Malik kalau kita lihatkan nama dan kemudian dia melazimi para ulama yang dia belajar ilmu dengan mereka itu lama. Malah kalau kita lihat kebanyakan daripada ulama-ulama kita yang terdahulu, mereka itu menjadi khadam kepada guru-guru mereka. Kerana itu kalau kita lihat untuk mendapatkan ilmu itu adalah di antaranya kita kena duduk dengan guru kita, memerhatikan adab, memerhatikan tingkah laku mereka, untuk kita wariskan amal tersebut kepada kita, untuk kita lakukan dengan lebih baik insya-Allah Dan mungkin juga kalau kita bercelah sikit daripada sahabat kita di Facebook ni, rakan usrah kita di luar sana, Muhammad Putra ditanya, adakah
ada orang cakap ni Ustaz, dia kata Imam Syafi'i telah khatam kitab Muwatta sebelum berjumpa Imam Malik lagi. Jadi ada yang kata tak semestinya perlu bertalaki dalam semua perkara lah kan. Tadi kita pun dah bincangkan juga, betul ke? Nak mohon komen lah daripada Ustaz. Masya Allah, saya kira Ustaz itu pun ada jawapan, nampak tak? Imam Asy-Syafi'i menghafal sebelum berjumpa, bukan tak jumpa. Kan perkataan tu jelas kan. Ya, kita boleh baca di internet sebelum jumpa guru kan. Kalau katalah Imam Asy-Syafi'i itu menghafal Muwatta dan dia tak jumpa, yes, apa yang kita bincangkan difahami oleh ulama-ulama tu memang betul lah. Tetapi statement itu sangat jelas, maknanya dia hafal sebelum jumpa. Maknanya bila dia jumpa, pastinya dalam proses jumpa itu Ustaz, Imam Malik mungkin membetulkan itu, membetulkan ini, ya. Dan ini merupakan satu perkara yang sangat bagus, dan ini yang kita bincangkan sekarang ni. Maknanya mesti ada Imam Malik kita itu. Mesti ini ada pelajar yang proaktif lah ni. Bagus. Mesti ada satu tindakan proaktif daripada kita untuk kita jadikan sebagai bahan perbincangan kita dengan guru kita. Itu sebenarnya adalah merupakan sikap ulama-ulama terdahulu. Jadi dia bukan hanya sekadar orang yang akan menadah saja ilmu daripada gurunya, tapi sebenarnya dia dah ada butiran-butiran yang dia akan persoalkan kepada gurunya untuk dia bertanya. Dan itu sebenarnya memang satu kebiasaan pada ulama-ulama yang terdahulu. Bukan maknanya dia hafal Muwatta dan kemudian dia tak jumpa Imam Malik. Ini mungkin salah faham orang. Oh, dia kata tengok Imam Syafi'i dia hafal sebelum jumpa. Sebelum jumpa, bukan tidak jumpa. Isu pada hari ini adalah kita mengaji depan, yang macam Ustaz Ikram kata tadi, Google depan kita, tapi tidak ada siapa pun yang kita refer dan rujuk. Dan kemudian faham kita, macam ni kot, ya. Aku punya background sedikit-sedikit bahasa Arab ni, masya-Allah ini kot, ya. Ini yang kita bincangkan, ya. Terima kasih kepada Sekir Muhammad Putra, ya, yang berkongsi persoalan ini. Okey Ustaz, mungkin boleh sambung yang ke berikutnya. Baik, jadi sebenarnya kalau kita lihat itu di antara benda yang disebutkan berkenaan dengan guru lah. Dan dalam syair yang lain ada menyebutkan bahawa sesungguhnya dikatakan ilmu itu asasnya mesti daripada Al-Quran dan Sunnah. Awalnya memang daripada Quran. Kullu ulumi siwal Quran mushghilatun illa al-hadith wa ilmul fiqh fid din. Semua ilmu selain Al-Quran itu adalah sesuatu yang benda yang menyebutkan kita lah. Maksudnya bukan menjadi teras kepada kita kecuali hadis dan juga ilmu fiqh. Al-ilmu ma kana fi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasus syayatin. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu di dalamnya itu ada qala haddathana. Maksudnya daripada guru. Kami dikhabarkan. Dan haddathana itu maksud kami dikhabarkan. Maka di sini menjadi satu kepentingan kepada Imam Syafi'i itu untuk kita mendalami ilmu yang berkaitan dengan fiqh dan sunnah. Maksudnya perlu ada guru, dan Imam Syafi'i mengembara kalau kita lihat sampai ke Iraq untuk mendalamkan pemahaman dia tentang pemahaman fiqh dia itu, sehingga akhirnya beliau berjaya untuk menggabungkan pemikiran madrasah hadis daripada gurunya Imam Malik dengan madrasah Ahlul Ra'i daripada kelompok golongan Abu Hanifah. Jadi kita melihat di situ bagaimana beliau itu dengan kesusahan yang dialaminya itu belajar, sehingga akhirnya di situ kalau kita lihatkan dapat menghasilkan sesuatu yang cukup bernilai pada manusia selepas daripada itu. Jadi di sini menunjukkan mesti ada guru. Kita belajar hadis kalau tak ada guru macam mana? Nak baca-baca begitu kan. Sebab tu kalau kita tengok di antara, kalau kita masuk dalam sikit, kalau kita syarat Bukhari dan Muslim, dia punya syarat tu kenapa Imam Muslim tu di bawah sikit? Kerana Imam Muslim dia tidak mensyaratkan untuk berjumpa perawi ataupun orang yang diriwayatkan hadis itu. Tapi Imam Bukhari dia mesti mensyaratkan mesti berjumpa. Itu adalah di antara sebab kenapa Imam Bukhari itu lebih unggul hadis-hadis itu, sebab syaratnya mesti duduk dan kena mulazamah dengan guru hadis itu. Dan tadi Ustaz, saya kira macam setengah orang juga dia tak faham ataupun mungkin dia beranggapan kenapa Imam Abu Hanifah dia menggunakan ra'i sebagai contoh, ya, kenapa Imam Malik sebagai contoh menggunakan terasnya adalah hadis sebagai contoh, ya. Sedangkan kita kena ingat bahawa ini berlaku bukan daripada pemikiran Imam Malik secara mutlak, sebab Imam Malik duduknya di Kufah, duduk di Madinah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang di sana di Baghdad. Dan ini sebenarnya adalah daripada apa para sahabat yang ada di sana.
para sahabat daripada sana yang menurunkan dan yang mengajarkan menjadi kaedah-kaedah itu. Maknanya masya-Allah daripada sahabat turun kepada tabi'in, maknanya ada susu galuh itu. Bukan maknanya ra'yi ini terbit dengan secara sendirinya, tetapi terbit daripada sahabat yang dihantar oleh Nabi ke sana ataupun yang pergi ke sana. Jadi semua itu masya-Allah adalah satu perkara jalinan ataupun jaringan yang semuanya balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada orang yang tidak ada, dan di kalangan mereka yang tidak menganggap bahawa saya paling betul dan orang lain salah. Itu keagungan yang kita dapat lihat apabila perkataan-perkataan para ulama ini. Maknanya dia mazhab itu sendiri, maknanya saya pergi dengan pandangan ini, tidak beranggapan bahawa saya yang paling betul kerana saya pergi membawa pandangan ini, maknanya dengan meraihkan pandangan-pandangan orang lain, kerana pasti pandangan itu ada. Kita akan jadi tidak tentu arah dalam hidup kalau kita beranggapan bahawa tidak ada pandangan, sedangkan di zaman Rasulullah sendiri saya. Tambah sikit lagi. Cuma dalam kita nak meraihkan pandangan-pandangan imam ini, kita kena faham bahawa setiap mazhab itu dia ada dia punya usul dia sendiri. Kita tidak mau terjerumus dalam tatabuk rukhas, dalam talfiq contoh dia yang mengambil mudah pandangan-pandangan ini lalu kita boleh amalkan mana-mana saja pandangan tanpa kita menurut usul-usul yang telah dikemukakan oleh setiap imam-imam yang menjadi pelopor kepada mazhab itu. Kita takut nanti kita akan jadi mazhab rajak. Masya-Allah. Ini yang masalah kita sekarang ni. Dia ikut suka je Ustaz. Ikut suka saja untuk dia buat. Sebab berdasarkan saya dah tengok hadis sahih, saya dah belajar hadis sahih, dan saya dah jumpa hadis dalam Bukhari, Muslim dan seumpamanya. Pandangan imam ni lebih sahih pada saya. Pada saya lebih sahih. Jadi saya ikut. Sebab benda ni akan menjadi tatabuk rukhas nanti, dia akan jadi kita mengikut hawa nafsu kita. Ini kena faham betul-betul masalah perkara itu. Dan biasanya saya rasa kalau orang belajar dengan guru, biasanya inilah di antara perkara asas yang akan kita duduk dalam madrasah kita. Pada saya lihat bila kita duduk bertalaqi dan guru, kita akan jumpa perkara ini di antara perkara asas. Dan itu adab sebenarnya. Kalau adab utama itu kita tidak mampu nak selesaikan, saya kira, dan kemudian wujud perkara-perkara lain yang akan menjejaskan, merosakkan, seperti ulama kata berwuduk secara Syafi'i tetapi batalnya mengambil Al-Hanafi, apa jadi? Kalau apa jadi kepada sesuatu amalan. Jadi perkara-perkara inilah yang kita harapkan, masya-Allah, bila kita duduk dalam majlis, kita duduk dan kemudian disiplin ilmu yang sebenar, saya kira masya-Allah kita tidak lari daripada apa yang sepatutnya, kerana ilmu tu memang begitu. Memang adanya pandangan kita tidak dapat nafikan, dan kemudian ulama ini datang untuk memudahkan bagi kita, tetapi dengan kaedah, mereka tidak main sombrono, kerana itulah Allah beri anugerah mereka, dan anugerah ini sesuatu yang muktabarah, satu yang memang masya-Allah diakui, bukan seorang yang terbit kat mana-mana, tiba-tiba dia keluar daripada hutan dan keluar dia punya ilham dia, tetapi masya-Allah daripada latar belakang yang begitu kuat. Mungkin Ustaz boleh sambung kita punya pesan Imam Asy-Syafi'i yang ke berapa tu. Baik. Jadi tadi kita sebut tentang dia punya kecerdasan, bijaknya dia. Kemudian khirsun, macam kita katakan semangat. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, bila kita belajar memang kita akan mengalami turun naik, turun naik semangat tu. Jadi kerana itu perlunya ada sahabat-sahabat yang baik juga. Selain daripada guru yang baik, sahabat-sahabat itu juga membantu kita. Dan pemikiran kita mesti kita fokuskan kepada apa yang kita nakkan daripada ilmu tersebut. Dia balik-balik pada niat kita. Kerana kalau sesungguhnya niat kita itu untuk mempelajari ilmu hanya untuk kepentingan dunia, na'udzubillah min zalik, dialah di antara orang yang akan campakkan dulu oleh Allah dalam neraka sebelum penyembah berhala. Jadi ini benda-benda yang kita kena tengoklah, sebab Imam Syafi'i pesan pada kita. Dan yang ketiga disebutkan ijtihad, mesti ada kita punya kesabaran. Maksudnya betul-betul kita sungguh-sungguh nak belajar ilmu. Dan sehingga Imam Syafi'i kalau kita lihat dalam sejarahnya sampai jadi mujtahid. Tengok macam mana taraf-taraf mujtahid yang disebutkan oleh para ulama. Imam Syafi'i itu adalah merupakan mujtahid mutlak, yang memang dia mustaqil, dia tak perlu kepada mana-mana lagi pandangan, sehingga dia boleh berhujah dan juga boleh berpegang dengan pandangan dia sendiri. Cuma kita takut di akhir-akhir zaman ni ramai mujtahid yang yang masalahnya lah kan, dia berguru dengan Google, guru dengan buku, tidak berjumpa dengan guru, akhirnya mengeluarkan pandangan-pandangan yang keliru. Ini kita tengok macam mana tertib sampaikan. Kalau kita lihat kan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia sebenarnya boleh buat mazhab dia sendiri. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, kapasiti ilmu yang ada pada dia. Imam Ghazali seumpamanya Hujjatul Islam. Tapi mereka tidak berbuat dengan apa yang dikatakan mazhab mereka sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti, aku lebih suka berpegang dengan apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini di antara perkara yang kita kena tengok. Dan semua itu saya kira adab saya. Itu semua adalah takwa tadi. Dia balik pada takwa. Apabila kita tawadhu, apabila kita tahu tentang keberkatan,
Maknanya apa setelah begitu soleh, begitu baik ya para ulama dahulu, ya, kenapa kita nak memisahkan ya daripada semua kesolehan dan ketakwaan itu, keberkatan itu, Ustaz, ya? Dan kita, sebab tu masya-Allah, ilmu itu bukan sahaja ilmu tetapi berkat itu, ya. Dan sebab tu berkat itulah yang kemudian menjadi pemberat kita untuk kuat beramal, kan. Dan sebab tu saya sentiasa ulang pada diri saya sendiri. Saya bukan untuk bukanlah kita bicara ni mungkin nak menyentuh sesiapa pun, tetapi kita sebut pada diri kita sendiri, ya. Kenapa ilmu kita tak memberatkan kita untuk beramal, ya? Dan persoalannya adalah soal berkat tadi, ya. Dan apa yang ditunjuk tadi Ustaz sebut tentang Imam Suyuti, masya-Allah, kapasiti ilmu Imam Nawawi sebagai contoh. Tetapi kenapa? Sebab dia tidak mahu memutuskan keberkatan itu. Dan perkara ini yang kadang-kadang oleh kerana dia sangat maknawi, sangat subjektif, maka masya-Allah kita pun tak nampak dia seperti kita nampak kitab depan kita ini. Maka pada ketika itu masya-Allah kita tak menganggap dia sebagai perkara utama, ya, mungkin Ustaz. Ya Ustaz, kadang-kadang yang biasa saya nampak lah apa yang berlaku, kadang-kadang keperluan untuk mendapatkan ilmu ni, kesungguhan untuk mendapatkan ilmu ni terbatas kepada keuangan misalnya, Saya suka bila bincang hari ni Ustaz, saya selalu teringat zaman-zaman belajar dulu, kan, bagaimana seorang sahabat saya ni, beliau merendam dipanggil apa, mi segera ni Ustaz, di dalam cebok, apa panggil, gayung timba, tanpa diletakkan air panas, semata-mata. Dan rupanya perkara ni berlaku selama lebih kurang sebulan tanpa kami sedari. Dan bila kami sedar tu, kami menangis beramai-ramai. Sebab apa Ustaz? Tanya-tanya kenapa? Sebab tak ada kewangan, faktor kewangan. Dan dia, wang yang dia dapat tu dia gunakan untuk membeli kitab-kitab, ya. Jadi betapa bersungguhnya mereka dalam nak menuntut ilmu, Ustaz. Jadi tapi hari ini apa yang berlaku, kadang-kadang kita sekadar menjadikan gadget tu sebagai sumber utama kepada ilmu, ya? Dan ini dah menyebabkan faktor-faktor perdebatan dan perbalahan yang tak ada penghujung ni, sampai menerbitkan permusuhan yang kadang-kadang saya rasa kan tak perlu berlaku pun kepada orang yang mengaku sebagai orang yang berilmu. Betul. Saya ada satu yang menarik ni, elok juga sebab dalam kita cerita guru, dalam kita ada adab ni, ya. Muhammad Putra tu sambung lagi. Dia kata ada satu lagi, dia kata bagaimana nak menghadapi mereka yang taksub pada guru. Sekarang ni orang taksub pada guru pula, kepada ilmu tetapi pada gurunya. Mohon kongsi, ya. Jadi bagus juga saya kira, sebab kadang-kadang kita tak nak juga para guru mengambil kesempatan, ya. Sebab itulah mungkin dengan sebab itu dengan anak murid ni memang best, ya. Masya-Allah, akhirnya para guru mengambil kesempatan. Akhirnya berlaku yang dikatakan ta'assub, ya. Sebab ta'assub itu sendiri masya-Allah, ya, kalau kita lihat Imam Al-Ghazali sendiri masya-Allah menuliskan dalam gulungan manusia yang huruf dan tertipu itu, antaranya adalah dia menyebutkan tentang ta'assub itu sendiri. Sebab ta'assub itu adalah dari segi kata maknanya adalah apabila daripada kalimah kita berpegang, ya, dengan kuat. Artinya kita melepaskan ikatan akal. Dan pada saat itu kita menggunakan hanya emosi untuk memutuskan. Mungkin kita syok sangat kat guru tersebut, kita suka sangat kat guru itu, menyebabkan, sedangkan kalaulah Islam menyuruhnya adalah menyuruh kita pada bila-bila masa, walaupun kita sayang tara mana pun pada seseorang itu, tetapi sandarannya adalah tetap ialah Allah dan Rasul, ya. Allah dan Rasul, begitu kan. Maknanya jangan sampai kepada tahap masya-Allah sehingga kita melepaskan ikatan akal itu, dan sebab itulah saya kira mungkin para guru yang mendengar mungkin Ustaz, kan, adalah satu perkara yang bagus untuk kita lihat supaya tidak datang fitnah lain pula, ya, tidak fitnah lain. Tetapi kita tetap fokus bahawa para guru ini adalah untuk menjadi mata rantai untuk menyambung keberkatan yang ada pada ilmu yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu, ya, tetapi bukan mengambil kesempatan untuk dirinya contohnya, ya. Jadi Ustaz, saya kira ini juga satu yang bagus sebagai satu kira jangan apabila kesedaran manusia kepada berguru dan guru tersebut juga ada adab, dan saya yakin bahawa kebanyakan daripada guru sepatutnya dia menghayati tentang adab-adab ini, sebab kalau niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia bukan nak penghormatan, kemuliaan yang diberikan oleh muridnya, tetapi dia juga mencari mardatillah seperti Imam Nawawi, Imam Suyuti, para Imam Asy-Syafi'i yang terdahulu sana. Okey, ataupun kita sambung kepada nasihat Imam Asy-Syafi'i tentang ijtihad dia terus. Saya nak sambung sikit lagi, Ustaz. Maksudnya sebenarnya kalau kita lihat kadang-kadang masyarakat kita ni dia mungkin ada sikit
silap faham tentang masalah ta'assub ni. Sebab dia dengan guru ni kita sayang, kita kasih, ya. Kalau kita lihat tadi macam Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sebelum dia bercakap ataupun berkuliah, dia akan sebut senarai guru-gurunya. Malah kalau orang yang memang mendalami hadis, dia sebut lagi dia punya perawi-perawinya. Itu kasih sayang. Memang jelas dalam kaedah pun kita dah faham, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat bagi orang, bagi makhluk ini pada maksiat pada khaliq. Jadi kita jelas kat situ, bila mana guru kita itu mengikuti Quran dan sunnah, ya, maka di situ kita sayang kepada dia dan kita cinta kepada dia. Malah bukan kita cinta pada dia saja, cinta pada keluarga dia lagi. Ya, masalah dan malah kita khidmat lagi untuk mereka. Ini di antara benda yang kita lihatlah yang di dalam adab-adab guru. Dan begitu juga kalau kita belajar dalam satu disiplin, contohnya sebab bab ta'assub ni banyak dalam bab tarikat sebenarnya. Kan? Kalau kita tengok, dia sebenarnya kalau kita belajar tentang adab-adab ni, sebenarnya bukan murid je ada adabnya. Gurunya pun lagi banyak adab dia sebenarnya. Dan dia tidak boleh mengambil, seorang guru yang benar tak boleh mengambil sedikit pun kepentingan daripada pengorbanan muridnya. Cuma kalau nak kenal guru yang mana mursyid yang mana tidak, itu diperlukan perbahasan yang cukup panjang. Tapi kita secara mudahnya, saya mudah cerita, biasanya guru-guru yang begitu, guru yang tak benar ni, dia ada penyakit 3 ta. Penyakit 3 ta, tahta, harta, wanita. Bila mana kita tengok harta, tahta, wanita, itu kalau kita tengok ada ciri-ciri macam tu je, kita kena berhati-hatilah. Selain daripada ajaran yang telah disampaikan kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah, kita tengok kalau dia melawan saja perkara itu dan kemudiannya ada penyakit 3 ta tu, maka kita maknanya kita tahu bahawa dia dah masuk pada dan merosakkan. Mungkin sebab masyarakat kita ni tak biasa, sebab dengan macam kita kata bertalaki dengan guru, mungkin setengah daripada kecintaan itu kita terus menafsirkannya, oh itu ta'assub. Itu pun berlaku juga kadang-kadang kan, sebab kita janggal benda itu. Tapi kalau kita duduk macam mungkin orang yang mengaji di Kelantan, di Kedah, ya, masya-Allah, anak-anak murid dulu masya-Allah tak mengaji-ngaji lagi, duk buat ladang dia dulu sebagai contoh kan. Dan benda itu sesuatu yang lumrah bagi mereka, ya. Dan guru itu pun masya-Allah mukhlisin, tidak pun meminta pun daripada, tetapi masya-Allah sebab sayang. Tapi mungkin dalam konteks kita yang memang tak ada guru secara fizikal ini, dan kita tengok ada guru yang secara fizikal, mungkin di sana pun wujud juga silap faham.